بالله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Muka surat 211. InsyaAllah kita akan bacakan balik hadis yang pertama ni. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih fid darain, amin Allahumma amin. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan penganiayaan atas diriku dan aku pun menjadikannya haram di antara sesama kamu. Maka janganlah hendaknya kamu menganiayai. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian sesat melainkan siapa yang aku berikannya petunjuk, maka hendaklah kamu meminta petunjuk itu daripada aku, nescaya aku akan memberi kamu petunjuk itu. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian lapar melainkan siapa yang aku berikan makanan, maka hendaklah kamu meminta makanan kepadaku, nescaya aku akan beri kamu makanan. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian telanjang melainkan siapa yang aku berikannya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan beri kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian membuat kesalahan pada waktu siang dan malam, dan akulah yang mengampuni semua dosa, maka mohonlah keampunan kepadaku, nescaya aku akan mengampuni kamu. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian tidak mampu merancang sesuatu manfaat buatku, lalu kamu boleh memberi manfaat kepadaku, dan kamu juga tidak mampu merancang sesuatu mudarat buatku, lalu kamu boleh memberi mudarat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersepakat, sama ada dari manusianya mahupun jinnya, semuanya bertakwa seperti takwanya hati seorang manusia di antara kamu, tidak akan menambah barang sedikit pun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersepakat, sama ada manusianya mahupun jinnya, semua berhati jahat seperti jahatnya hati seorang di antara kamu, tidak juga akan mengurang barang sedikit pun dari kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersepakat, sama ada dari manusianya mahupun jinnya, semuanya berkumpul berdiri di atas sekeping tanah, lalu mereka memohon, ku meminta, nescaya aku akan mengkabulkan tiap-tiap seorang apa yang dimintanya. Tidak akan terkurang barang sedikit pun dari apa yang aku miliki, melainkan seperti terkurangnya sebatang jarum yang terjatuh ke dalam laut. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya semua itu adalah amalan-amalan kamu yang aku catatkan buat kamu sekalian. Kelak di kemudian hari akan kubalas kamu akan atas tiap-tiap satu daripadanya. Oleh yang demikian itu, maka siapa yang menerima balasan yang baik, hendaklah dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang menerima balasan yang sebaliknya, maka janganlah dia menyalahkan orang lain selain dirinya sendiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita telah bahaskan sebahagian daripada apa yang disebutkan di dalam hadis, iaitu tentang kezaliman, dan kita sebutkan bahawa kezaliman bermula dengan melakukan kezaliman kepada diri sendiri, dan tidaklah seseorang itu menzalimi orang lain kecuali pada hakikatnya dia menzalimi diri dia sendiri. Tidak juga dia melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
bahkan dia menzalimi diri sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Naam. Kemudian disebutkan juga di sini tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ataupun disebutkan tentang hidayah, yakni diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang meminta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita satu hari paling kurang kita akan minta hidayah sebanyak 17 kali daripada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, kerana untuk istiqamah berada di jalan lurus memerlukan hidayah yang berterusan. Tidak mampu kita istiqamah dalam melakukan satu kebaikan kecuali apabila kita mendapat hidayah yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah bahaskan tentang hidayah membawa maksud, ada beberapa peringkat. Hidayah dalam erti kata al-bayan, keterangan, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, fa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami beri mereka hidayah, yakni penerangan. Fastahabbul ama 'alal huda, akan tetapi mereka memilih al-ama, iaitu kegelapan ataupun kesesatan berbanding dengan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah yang kedua berupa hidayah at-taufiq, yakni Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang ataupun memberi taufik, sehingga dengan taufik itu mereka mendapat kekuatan untuk melakukan kebaikan yang mereka tahu. Adapun hidayah yang paling tinggi merupakan hidayah yang berupa pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersusah payah beribadah kepada aku, mendekatkan diri kepada aku, maka kami akan memberi hidayah, iaitu membuka lagi jalan-jalan ketaatan, diberikan lagi pembukaan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dapat lebih memahami akan hikmah-hikmah di sebalik ketaatan-ketaatan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan hidayah berterusan bukan hanya di dunia, hidayah berterusan sehingga ke akhirat. Hatta di padang mahsyar, hidayah dalam erti kata petunjuk bagaimana kita nak bergerak di padang mahsyar, hatta nak masuk ke dalam syurga, nak masuk ke dalam mahligai kita insya-Allah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala pun memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu berterusan bukan hanya di dunia, akan tetapi di barzakh, di mahsyar, hatta nak masuk ke dalam mahligai kita insya-Allah di dalam syurga-syurganya Allah Subhanahu wa taala memerlukan petunjuk. Naam. Kemudian disebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iaitu daripada nikmat makanan, nikmat pakaian. Ini semua merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan agar supaya kita meyakini bahawa tidak ada satu nikmat pun yang sampai kepada kita melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita baca Wirdul Latif karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, di dalamnya ada disebutkan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Ya Allah, setiap apa yang aku dapat di waktu pagi ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik, sama ada directly daripada kamu ataupun melalui perantaraan hamba-hamba kamu yang lain, faminka wahdaka, pada hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Allah beri rezeki direct ataupun Allah beri rezeki melalui perantaraan manusia, pada hakikatnya ia merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik, maka bagi kamu pujian dan kesyukuran atas segala nikmat yang diberikan.
Naam, kemudian disebutkan tentang dosa. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian membuat kesalahan pada waktu malam dan siang, dan akulah yang mengampuni semua dosa, maka mohonlah keampunan kepadaku, nescaya aku akan mengampunimu. Naam. Tak ada seorang pun manusia yang terlepas dari melakukan kesalahan, seperti mana yang disebutkan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu melakukan kesalahan, akan tetapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang mereka yang melakukan kesalahan kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka orang dekat sini dia cakap sebaik-baik manusia adalah orang yang membuat dosa kemudian bertaubat. Jadi seburuk-buruk manusia adalah mereka-mereka yang berterusan melakukan maksiat dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat salah, tak ada rasa salah. Bila tak ada rasa bersalah, takkan ada kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan adanya rasa kesal atas kesalahan tersebut, atas rasa kelemahan dia dalam mengawal hawa nafsunya daripada melakukan maksiat tersebut, barulah dia akan mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka-mereka yang melakukan fahishah, perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan maksiat, maka zakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mampu mengampunkan dosa kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu yang sama, selepas kita bertaubat, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berterusan dalam melakukan perkara tersebut. Maksudnya ada usaha daripada kita untuk cuba, kalau tak dapat nak berhenti sepenuhnya daripada kesalahan-kesalahan tersebut, at least kurangkan. Kalau tak boleh nak berhenti seterusnya dari melakukan dosa, at least kita sentiasa menyalahkan diri kita ini kerana masih lagi tidak mampu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Dan ini merupakan anugerah daripada Allah dan rahmat daripada Allah, diberikan kita masa untuk bertaubat, diberikan kita peluang untuk bertaubat. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak terus balas kita, nak hukum kita atas dosa-dosa kita, maka kita tak akan selamat, tapi anugerah daripada Allah diberikan kita peluang untuk bertaubat. Selagi mana matahari belum terbit daripada barat, selagi mana ruh kita belum sampai ke halqum, maka selagi itu kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. La ilaha illallah. Tapi jangan pula kita gunakan peluang tu untuk melengah-lengahkan. Diberikan peluang bukan untuk melengah-lengah, diberikan peluang supaya kita ada chance untuk nak bertaubat. Kadang-kadang bila dilengah-lengahkan, bila datang waktu sakit, bila dah mula sakit, khalas, dah tak ada semangat, tak ada nafsu hatta untuk perkara dunia, apatah lagi perkara akhirat. Bila dah sakit, kadang-kadang nak makan tak lalu, nak baring pun tak senang, nak beribadah apatah lagi bila dah sakit. Kadang-kadang sakit ringan-ringan pun dah malas nak mengaji, malas nak berzikir, solat pun kadang-kadang tak mampu nak solat dengan sempurna dan sebagainya bila dah sakit. Nah, menjadi peluang diberikan untuk kita bertaubat, bukan untuk kita melengah-lengahkan. Naam, dan as-sahabah radhiyallahu anhum menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, maka baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 100 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampunkanlah dosa aku dan rahmatilah aku dan terimalah taubatku. Jadi orang yang bertuah adalah orang yang mengambil peluang untuk beristighfar setiap hari, khususnya sebelum subuh dan sebelum terbenamnya matahari. Kita sebutkan, kalau kita tengok dalam apps yang Ba'alawi tu, ada istighfar yang digalakkan untuk baca 27 kali sebelum subuh dan 27 kali sebelum terbenam matahari.
Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. 27 kali sebelum subuh, 27 kali sebelum terbenam matahari, dengan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Istighfarnya senang, tapi menjadi asbab kebaikan yang banyak, kerana kita beristighfar bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kalau kita tak mampu buat sebelum subuh dan sebelum terbenam matahari, kita boleh qada bila-bila masa. Kalau kita tak boleh nak buat pada waktu yang khusus, kita boleh buat bila-bila masa. Naam. Kemudian disebutkan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disebutkan agar supaya seseorang tidak berbangga dengan amalannya, amal perbuatannya, kerana tak ada seorang pun yang tidak berhajat kepada Allah, yang tidak memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada mana-mana makhluknya. Sebab itu disebutkan dalam satu doa, satu orang salih dia berdoa, ya man yakfi min kulli syai, ya Allah, zat yang tidak berharap kepada sesiapa pun, wala yakfi minhu syai, dan tidak ada seorang pun yang tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam doa lain, ya rabba kulli syai, ya Allah, Tuhan segala sesuatu. Ighfir lana kulla syai, ampunkanlah aku segala sesuatu. Wala tas'alna an syai, jangan tanyakan, jangan perhitungkan apa-apa pun. Wala yu'adzibna ala syai, dan jangan azab aku atas apa-apa kesalahan pun. Dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang salih. Naam. Maka kita semuanya memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada mana-mana makhluknya. Dan andai kata semua orang dari atas muka bumi ini, manusia dan jin, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan mereka itu berada pada tahap yang tertinggi. Contohnya, katalah ketaatan manusia itu berada dalam darjat ketaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berada macam, maka tidak sedikit pun menambahkan kemuliaan Allah, wala menambahkan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun setiap orang, setiap manusia dan jin berada dalam kemaksiatan dan jahat hatinya seperti syaitan, maka ianya tidak mengurangkan daripada kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mengurangkan daripada kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang bertambah kemuliaan di sisi Allah dan bertambah kehinaan di sisi Allah waliyadzubillah adalah manusia itu sendiri, apabila dia melakukan ketaatan dan apabila dia melakukan kemaksiatan. Sebab itu disebutkan bahawa seseorang manusia itu tidak memuliakan dirinya sendiri seperti mana dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak muliakan diri kita sendiri, tambahkan ketaatan kita kepada Allah. Nak muliakan diri kita sendiri, bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Kalau nak hina diri kita sendiri, lakukanlah maksiat waliyadzubillah tabaraka wa taala. Nak hina diri kita sendiri, biarkan hati kita ini dikotori dengan kotoran-kotoran dosa dan juga penyakit-penyakit hati. Naam. Dan kemudian disebutkan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan kepada kita di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan walaupun sebesar zarrah daripada kebaikan akan diperlihatkan kepadanya di akhirat kelak, dan barang siapa yang melakukan walaupun sebesar zarrah daripada maksiat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yalumanna illa nafsah, maka dia tak boleh nak menyalahkan orang lain melainkan dirinya sendiri. Naam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku supaya hendaklah kamu merendah diri, sehingga jangan ada orang yang meninggi diri satu dengan yang lain, dan jangan ada orang yang menganiayai satu dengan yang lain. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wakhfid lahuma wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikuti kamu wahai Rasulullah Muhammad daripada orang-orang yang bermukminin. Rendahkan sayap dalam erti kata bertawaduk. Nabi SAW diperintahkan untuk bersifat tawaduk kepada pengikut-pengikutnya, tapi bukan untuk Rasulullah bersifat tawaduk, tapi agar supaya diikuti sifatnya itu oleh umat-umat baginda Rasulullah. Rasulullah SAW memang dah mempunyai sifat-sifat yang mulia bersifat tawaduk, tapi diperintahkan di dalam Al-Quran agar supaya kita ni umat Nabi SAW tiru sifat mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa makna tawaduk? Tawaduk ni tidak melihat diri kita lebih baik daripada orang lain. Tawaduk tidak melihat diri kita ni lebih baik daripada orang lain. Selagi mana kita melihat diri kita lebih baik daripada orang lain, maka masih lagi ada zarrah daripada kibr dalam hati kita. Maksudnya selagi mana kita masih merendahkan orang lain, maka selagi itu masih ada lagi penyakit takabur ataupun kibr dalam hati kita. Dan disebabkan penyakit takabur ini merupakan salah satu sifat yang penting untuk diubati. Sebab tu Imam Ghazali sebutkan antara tiga penyakit hati utama yang perlu diubati. Antaranya adalah kibr, dan yang kedua adalah hasad, yang ketiga adalah riya. Dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata kalau kita mampu mengubati tiga penyakit hati yang utama ni, maka penyakit-penyakit hati yang lain insya-Allah akan mudah diubati. Tapi kalau tiga penyakit ni kita tak mampu nak ubati, khalas, problem. Kita tak mampu untuk nak mengubati penyakit-penyakit yang lain. Dan sebab tu Nabi SAW pun bersabda, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dianggap sebagai orang yang jahat bila dia memandang rendah kepada orang lain. Sebab bila dia memandang rendah kepada orang lain, maksudnya dia ada sifat kibr, dan sifat kibr tu adalah penyakit hati yang utama. Jadi bila dia pandang rendah dengan orang lain, khalas, dia terus dianggap sebagai orang yang tak baik. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami, satu orang alim dan satu orang wali yang masyhur, beliau mengatakan, selagi mana kita menyangka bahawa kita ni orang yang paling teruk, selagi itu kita belum jadi orang yang baik. Selagi itu kita masih ada lagi sifat takabur dalam hati. Selagi mana kita menyangka kita orang yang paling teruk, maka selagi itu akan ada takabur dalam hati. Jadi kenapa kita kena yakin bahawa tak ada orang yang lebih teruk daripada kita pada setiap waktu dan keadaan. Kat mana-mana kita berada, kita yakin bahawa kita ni adalah orang yang paling teruk. Selagi mana kita menyangka, selagi itu masih ada lagi takabur. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai zarrah daripada kibr. Itu kalau zarrah, kita subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala je yang tahu berapa banyak sifat takabur yang ada dalam hati kita. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya, khususnya dengan keberkatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan waktu ataupun tempat untuk kita membersihkan diri kita. Kalau kita dapat berpuasa dengan sempurna, kalau kita dapat melakukan ketaatan dengan sempurna, kalau kita dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan sempurna, maka ia menjadi asbab untuk dibersihkan hati kita dengan sempurna, insya-Allah.
Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tawadha'a rafa'ahu Allah, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawaduk, bersifat rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan sebaliknya, barang siapa yang berbangga-bangga ataupun barang siapa yang merendahkan diri bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, dia merendah diri kerana kemasyhuran, dia merendah diri kerana menunjuk-nunjuk, ataupun dia merendah diri bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Seperti yang disebutkan, barang siapa yang merendah diri kepada seorang yang mempunyai kekayaan kerana kekayaannya, maka akan hilang 2/3 daripada agamanya. Maksudnya hilang adabnya kepada Allah, hilang adabnya kepada Rasulullah. Yang berbaki 1/3 je adabnya kepada manusia. Tapi kalau kita bertawaduk, merendahkan diri kepada orang lain kerana Allah, contohnya kita hormat seseorang kerana dia lebih berusia daripada kita, kita diperintahkan diperintahkan dalam Islam untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Ataupun kita merendahkan diri kepada seseorang kerana ilmunya ataupun kerana kesalehannya, walaupun dia orang yang kaya, tapi kita tawaduk bukan sebab kekayaannya, kita merendahkan diri kerana dia lebih berumur daripada kita, kerana dia lebih berilmu daripada kita, kerana dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita, maka itu tidak dikira. Dan sifat tawaduk ni bukan hanya dalam ucapan, oh aku tak ada benda, aku orang yang tak baik, aku ni tak. Tawaduk bukan dalam ucapan, dan tawaduk juga bukan apabila orang yang memberikan penyaksian tersebut kepada kita, oh Masya Allah si fulan sifat dia tawaduk, Masya Allah dia rendah diri dan sebagainya. Lah. Dan tawaduk juga bukan dengan cara kita berjalan merendahkan diri, macam miskin, macam susah gitu kan. Lah. Bukan dalam cara berjalan, bukan dalam cara bercakap, bukan penyaksian orang terhadap kita, bukan kat tempat mana yang kita duduk. Tawaduk dia duduk kat belakang-belakang sekali, padahal tempat dia dekat depan, dia imam, tapi tak nak dia duduk kat belakang sekali. Dah memang tempat imam kat depan, duduk depan lah, janganlah imam duduk belakang kan. Maksudnya tawaduk ni dalam hati, dia berasal daripada hati dan merupakan perasaan yang dirasai olehnya terhadap dirinya sendiri. Yang ini dia tidak mempunyai apa-apa kelayakan, dia tidak mempunyai apa-apa kemuliaan, dia tidak layak pun untuk mendapat apa-apa penghormatan dan sanjungan daripada orang lain. Tapi kalau diberikan, dia ya ini kembalikan segala kemuliaan ataupun segala pemberian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling best sekali adalah orang yang paling tawaduk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tawaduk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai segala kemuliaan, Nabi mempunyai segala kesempurnaan, Nabi mempunyai segala keindahan zahir dan batin, dan Nabi telah diberikan segala-galanya oleh Allah. Nabi orang yang paling rapat dengan Allah, Nabi yang orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala pemberian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi tawaduk. Maka itu adalah kesempurnaan tawaduk. Dan kita ni yang tak ada benda, memang sepatutnya, selayaknya untuk kita tawaduk. Kita tak ada benda, jadi memang perlu tawaduk. Kalau tak tawaduk tu problem. Kalau tak tawaduk problem, sebab kita memang tak ada benda. Kita maksudnya kalau kita tak tawaduk, kita tertipu dengan apa yang kita ada. La ilaha illallah. Naam. An tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, dan jangan ada orang yang menganiayai satu dengan yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud. Nabi mengatakan kepada dia, ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud, Allah aqdar alaik, Allah lebih berkuasa dari kamu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap tegur Abu Mas'ud dengan mengatakan ataupun mengatakan kepada Abu Mas'ud bahawa Allah lebih berkuasa daripada kamu? Kerana Abu Mas'ud dia memukul kepada pembantu dia.
Abu Mas'ud dia memukul kepada pembantunya, maka Nabi SAW tegur kepada dia, jangan kamu memukul hamba kamu, kerana kalau kamu boleh pukul hamba kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berkuasa untuk menghukum kamu, kerana Allah adalah Tuhan kamu dan kamu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lebih mampu untuk menghukum kamu daripada kamu menghukum hamba kamu. Naam. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan jangan kita suka-suka nak menganiaya orang lain tanpa sebab. Naam. Jadi bila ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Mas'ud pun terus balik ke rumah, panggil hamba dia, kemudian mengatakan kepada hamba dia, khalas, anta hurrun li wajhillah, kamu aku bebaskan, aku merdekakan kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun pergi balik jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku dah bebaskan hamba aku tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, kalau kamu tak buat, yakni kalau kamu tak bebaskan hamba kamu tu, khalas, kamu akan disentuh oleh api neraka, atau maksudnya kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabat-sahabat Nabi bila ditegur terus amalkan. Kita kalau kena tegur, mungkin kita akan terasa dulu seminggu, sebulan, lepas tu kita lupa apa yang kena tegur, lepas tu kita tak buat pun. La ilaha illallah. Naam. Sahabat Nabi SAW bila ditegur, diingatkan oleh Rasulullah, dinasihati oleh Rasulullah SAW, terus dilakukan apa yang dinasihatkan, apa yang ditegur. Naam. Maka kita pun berhati-hati, jangan sampai ada perkataan kita, ada perbuatan kita yang menjadi asbab penganiayaan ataupun penzaliman kepada orang lain. Kadang-kadang menganiayai orang lain zaman sekarang ni bukan hanya dengan tangan dan kaki dalam erti kata pukul dan sebagainya, akan tetapi menganiayai orang lain, hatta orang tu jauh daripada kita, kita boleh tulis komen dan sebagainya, memfitnah orang lain dan sebagainya dekat media sosial, sehingga dia dizalimi, sehingga dia dianiayai oleh kita. La ilaha illallah. Naam. Kemudian hadis yang seterusnya, ra'aitu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fil manam fasaqal haditha ila an qala ya Muhammad, qultu labbaik, qala idza sallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Naam. Habis bateri. Saya telah melihat Tuhanku di dalam mimpiku. Beliau terus menceritakan sampai katanya, iaitu hadis tu panjang, tapi yang disebutkan di sini, bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau bersembahyang maka bacalah doa ini. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohonmu supaya mendorongku berbuat yang baik-baik dan meninggalkan segala yang mungkar, serta mencintai orang-orang yang miskin. Dan bila engkau berkehendak menimpakan fitnah ke atas hamba-hambamu, maka ambillah aku kembali kepadamu supaya aku tiada terkena fitnah sama. Naam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ra'aitu rabbi fil manam, aku melihat Tuhanku di dalam mimpiku. Dan bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bukanlah bermakna kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tak menyerupai, tak menyamai mana-mana makhluk ciptaannya sehingga kita dapat melihat Allah. Yakni kita boleh faham sesuatu dengan perkara yang kita biasa. Yani kita mungkin pernah tengok tu, pernah tengok ni, baru kita boleh nak bayangkan sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan apa-apa yang mampu kita bayang. Hatta syurga pun mala ainun ra'at, perkara yang mata tak pernah lihat. Description syurga yang dicipta oleh Allah pun mata tak pernah lihat. Jadi bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala? Naam. Jadi yang dimaksudkan dengan bermimpi adalah perbicaraan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pun berbeza dengan perbicaraan manusia dengan manusia. Sebab naam,
seperti mana yang berlaku dengan ke atas Nabi Allah Musa AS. Bila berbicara dengan Allah bukanlah bermakna ada suara, ada huruf, ada bahasa, ada bunyi dan sebagainya lah. Ini perbicaraan yang layak dengan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan kalau kita baca kisah-kisah orang saleh, ada juga yang disebutkan bahawa Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah bermimpi melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam erti kata dia berbual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menanyakan sesuatu perkara. Naam. Jadi Nabi SAW bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi SAW juga dimuliakan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara yaqadhah dengan cara yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu betapa hebat dan betapa agungnya tubuh badan ataupun jasadnya Rasulullah SAW diberi kekuatan untuk dapat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mendengar akan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sembahyang maka bacalah doa ni. Yakni bila selesai kamu bersembahyang, bacalah doa ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon supaya mendorongku berbuat yang baik-baik dan meninggalkan segala yang mungkar. Nah, banyak amalan-amalan soleh yang kita tahu, banyak sunnah-sunnah yang kita tahu, tapi berapa banyak sahaja yang mampu kita amalkan. Nak menunjukkan betapa lemahnya kita tanpa pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa hidayah yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak mampu untuk berterusan melakukan ketaatan. Kita tak mampu nak berterusan hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat sekejap, lepas tu kita lupa. Kita buat lagi, kita lupa. Kita amalkan satu hadis, kita amalkan adab-adab, katalah adab bangun tidur, satu hari kita amalkan, seminggu kita amalkan, lepas tu sebulan kita lupa. Ba'din bila kita hadir majlis, ustaz ingatkan balik, ba'din baru kita buat balik, ba'din kita lupa buat. Wahakadha amal sunnah-sunnah masuk rumah, keluar rumah, sunnah makan, sunnah sebelum makan, selepas makan, sunnah sebelum tidur dan sebagainya. Berapa banyak daripada benda-benda adab-adab yang kadang-kadang dianggap basic ataupun dianggap ringan pun kita belum mampu untuk melakukan secara istiqamah, kerana tanpa bantuan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tak mampu untuk melakukan. Sebab tu kita perlu berterusan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka doa-doa seperti ini semuanya untuk mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan watarkil munkarat. Berapa banyak dosa-dosa yang kita tahu ianya sebagai satu dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa lintasan fikiran yang perlu untuk kita jaga, dosa tangan, dosa kaki dan sebagainya. Tapi berapa banyak yang mampu untuk kita tinggalkan, dan kita sendiri tahu betapa lemahnya kita, despite dah diingatkan banyak kali, despite dah banyak kali bertaubat. Setiap kali Ramadan kita bertaubat, pasang azam kuat-kuat, ba'din hari raya pertama khalas, habis semua sekali. Kadang-kadang sebelum masuk hari raya lagi, Ramadan lagi dah, nak balik kampung mana ataupun ada problem dengan itu, dengan ini, khalas. Hatta Ramadan ataupun 10 malam terakhir Ramadan pun kadang-kadang banyak dah perkara-perkara yang dah ini perkara yang berlaku sehingga la ilaha illallah, sebelum keluar Ramadan kita punya pahala dah banyak gone. Kita punya pahala banyak gone. Itu pun kalau pahala yang amal ibadah yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak diterima lagilah, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kita kena perlu sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan ahli syurga. Bila dia masuk syurga, apa dia baca? Ahli syurga bila masuk syurga akan menyebutkan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dah berikan hidayah, berikan taufik, berikan kekuatan untuk kami lakukan perkara-perkara yang baik. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami pasti tidak akan mendapat kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut kalau bukan kerana hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka
yang masuk syurga akan mengatakan kita tak dapat masuk syurga, tak dapat melakukan amal ibadah yang diterima oleh Allah kecuali dengan hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naam, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Kenapa kita minta mencintai orang-orang miskin? Yang pertama, Nabi kata Nabi akan masuk syurga. Mereka-mereka yang masuk syurga bersama saf pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di kalangan orang miskin dan fuqara daripada muhajirin. Maka orang fakir dan miskin mendapat keutamaan. Dan mencintai orang miskin supaya apa? Supaya bila kita cinta kepada mereka, kita duduk bersama mereka, kita melihat keadaan mereka, hati kita ni kurang tamak kepada dunia. Apabila kita melihat keadaan mereka, kita rasa belas kasihan terhadap keadaan mereka, hati kita pun menjadi lembut. Kerana apa? Kerana bila kita tidak mencintai orang miskin, kita tak duduk bersama mereka, kita tidak melihat keadaan mereka, apatah lagi kalau kita ni disibukkan ataupun kita ni disibukkan untuk sentiasa berinteraksi dengan hal-hal keduniaan ataupun bersama ahli-ahli dunia. Kemudian dah disibukkan dengan mereka tu satu hal, kita pula melihat kepada apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dengan ta'zim, dengan kemuliaan. Kita tengok perkara-perkara dunia, kita letak nilai yang besar terhadap dunia tersebut. Dahlah kita tengok dunia dengan pandangan ta'zim, lepas tu kita pula melihat kepada orang-orang yang gah dengan dunia mereka. Pun ni perkara-perkara yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Melihat dunia dengan pandangan yang ta'zim, melihat kepada orang-orang dunia yang gah dengan dunia mereka. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Naam, Qarun bila dia keluar berjalan, dia suka dengan kemegahannya, dengan segala entourage-nya dan sebagainya. Yang ini tak salah pun nak keluar dengan entourage asalkan tak megah. Memang dah, kadang-kadang seseorang itu berada dalam keadaan memang dia tak ada pilihan. Tapi jangan bermegah-megah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita biasakan hati kita ni mengagungkan daripada perkara-perkara dunia dan melihat perkara-perkara dunia dengan keagungan, kerana ia menjadi asbab kekerasan hati. Lepas tu pula kadang-kadang kita disibukkan dengan orang yang memang pagi petang siang malam fikirannya hanyalah dunia, cakap dunia, fikir dunia, plan dunia, semuanya dunia pagi petang siang malam. Jadi kalau kita dah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, terpaksa berada bersama mereka, jadi kita kena ada time untuk duduk bersama orang-orang fakir miskin. Bahkan subhanallah, ini satu perkara yang ajib. Masa kami berada di Kota Tarim, kadang-kadang guru-guru kami Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri, bila datang ke Kota Tarim, maka dia akan adakan waktu untuk berziarah kepada orang-orang miskin yang memang subhanallah, masuk rumah tu je lah, rumah dia, dapur dia, Habib akan duduk subhanallah, gembirakan mereka, ceritakan kepada mereka ni semua. Maka melihat perkara-perkara tersebut dia macam dars, macam satu pengisian ataupun satu pembelajaran yang praktikal, yang bukan hanya teori tapi praktikal. Kita nampak orang-orang salih ataupun orang-orang alim, mereka ziarah rumah orang-orang susah, duduk bersama mereka, gembirakan hati mereka. Orang sakit, setiap petang ziarah kepada rumah orang sakit. Adakan waktu memang untuk nak ziarah orang sakit selepas asar. Dengan kesibukan jadual waktu mereka, habaib ni subhanallah, setiap asar, lepas asar ada kelas, lepas kelas halas akan ziarah rumah ibunya, akan ziarah orang-orang yang sakit yang dia tahu. Hatta anak murid yang sakit pun kalau Habib ada waktu, Habib akan ziarah. Subhanallah. Wa hubbal masakin, dan kecintaan terhadap orang-orang miskin. Dalam hadis ada satu orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, hati aku ni keras. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaplah kepala anak-anak yatim dan juga lihatlah kepada orang-orang miskin.
Dia komplain, hati dia keras. Jadi Nabi kata, usaplah kepala anak-anak yatim dan banyakkanlah melihat kepada orang-orang miskin. Kita sekarang ni pun dah mudah, dipermudahkan. Yang ni berapa banyak kita tengok cerita-cerita tentang pelarian ataupun dokumentari tentang pelarian-pelarian dekat Palestin, dekat Syria, dekat mana-mana tempat orang-orang susah. Kita tengok dekat tempat-tempat apa tu, camp mereka berteduh dan sebagainya. Mengingatkan kita tentang, ataupun memudahkan, bukan memudahkan kita lah, maksudnya ada cara-cara untuk kita nak melihat kepada keadaan mereka, dan agar supaya hati kita insaf, agar supaya kita ingat kepada nikmat-nikmat yang besar yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat ahli keluarga, nikmat, subhanallah, terlampau banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang hatta nak sebutkan pun kadang-kadang malu dan sangat sedih bila kita ni mengambil ringan atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. La ilaha illallah. Naam. Wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Dan apabila engkau berkehendak untuk memberikan fitnah, menimpakan fitnah kepada hamba-hambamu, maka ambillah aku kepadamu, yakni matikanlah aku dalam keadaan terselamat daripada fitnah. Fitnah yang macam mana? Fitnah-fitnah yang mencabar keimanan, fitnah-fitnah yang mana dengan sebab fitnah tersebut satu orang sanggup menggadai daripada maruahnya, sanggup menggadai daripada agamanya, sanggup menggadai terkadang hatta ahli keluarganya, hanya kerana perkara-perkara keduniaan ataupun kerana fitnah-fitnah yang diinginkan, ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday as-sa'ah fitanan ka qita'al lailil mudlim. Sesungguhnya sebelum ataupun apabila kiamat berlaku, ataupun sebelum berlakunya hari kiamat, akan ada banyak fitnah seperti, dan fitnah itu adalah seperti malam yang gelap. Kenapa Nabi menyebutkan malam yang gelap? Kerana apabila malam gelap gelita, kita tak nampak apa-apa. Maka bila berlaku fitnah-fitnah di akhir zaman, punya teruk fitnah tersebut sampai satu orang itu tak dapat membezakan di antara yang hak dan yang batil, tidak dapat membezakan di antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Dan kita pernah buat, ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa, mengatakan kepada sahabat, apa pendapat kamu apabila datang satu zaman yang mana orang menganggap ma'ruf itu mungkar dan mungkar itu ma'ruf? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini tak masuk akal ya Rasulullah. Sedangkan sahabat Nabi baru je meninggalkan, yakni mereka berada dalam wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, berada dalam keadaan sesat, kemudian diberi hidayah oleh Allah melalui Rasulullah, dan mereka telah sempurna dalam melakukan ketaatan dan meninggal maksiat. Jadi bila mereka dah teguh dalam keimanan mereka, bila dikatakan akan ada berlaku mungkar seperti ma'ruf, ma'ruf dilihat mungkar, maka mereka dah tak boleh terima, padahal mereka baru je pass that stage. Tapi sebab keimanan mereka dah sangat teguh, khalas, dah tak boleh nak terima. Kemudian Nabi kata, wa asyaddu min dhalik sayakun, lebih teruk daripada itu akan berlaku. Nabi kata orang akan mengajak kepada perkara-perkara yang mungkar dan menghalang kepada yang ma'ruf. Lagi diorang tak boleh masuk akal. Kefir ni dah benda yang salah dianggap betul pun dah tak boleh, ni ajak pula kepada benda yang salah. Wah, kata. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan di akhir zaman fitnah, yakni di waktu pagi Islam, di waktu petang jadi kafir, waliyadzubillah. Di waktu petang kafir, esok pagi Islam. Yakni punya teruk fitnah yang berlaku di akhir zaman, sampai perkara-perkara yang kita tidak tak expect untuk berlaku akan berlaku. Dan kita pun tengok di zaman kita macam-macam fitnah berlaku, fitnah terhadap kuasa, fitnah dalam agama, fitnah dalam, hatta di dalam agama macam-macam fitnah berlaku, di antara mazhab, di antara itu, di antara pengikut ini, di antara pengikut itu dan sebagainya. Kerana apa? Kerana
ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang mendakwa dirinya betul. Semua orang mendakwa bahawa apa yang diikut tu betul, dia punya guru je yang betul, dia punya mazhab je yang betul, dia punya tariqah sahaja yang betul dan sebagainya. Maka itu semua merupakan fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, dan fitnah yang terbesar yang akan berlaku adalah dengan kedatangan Dajjal waliyadzubillah tabaraka wa taala. Dajjal bila datang, dia akan berkuasa selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, dan hari yang keempat dan seterusnya adalah seperti hari-hari yang lain. Makanan, minuman dan hak kerajaan yang sementara diberikan kepada Dajjal. Jadi semua orang yang nak makanan, minuman perlu untuk mengambil daripada Dajjal ataupun mendekati Dajjal, mendatangi Dajjal. Jadi Dajjal tak akan berikan sehingga mereka mengaku bahawa Dajjal tu Tuhan mereka. Bila hujan tak turun, Dajjal tunjuk kat langit, maka hujan akan turun. Bila tanaman kering ataupun tanah kering kontang, Dajjal tunjuk dekat tanah, maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Nak tunjuk kuasa yang Allah berikan kepada Dajjal sehingga menjadi asbab fitnah kepada manusia. Dajjal akan mendatangi tanah perkuburan, dan bersama Dajjal ada jin-jin yang jahat. Maka Dajjal akan tunjukkan kepada kubur tu, bangunlah kamu. Maka ahli kubur tu akan bangun, dan ahli keluarga daripada orang yang bangun daripada kubur tu akan mengatakan, oh tu ayah aku, tu mak aku, tu datuk aku, tu moyang aku dan sebagainya. Maka jin tu yang menyerupai, mengambil rupa datuk nenek mereka ataupun ahli keluarga mereka akan mengatakan, naam, aku dah meninggal sebelum kamu dan aku telah berada di alam akhirat, dan aku mengatakan bahawa Dajjal ni adalah Tuhan kamu. Maka dengan ni semua fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman waliyadzubillah tabaraka wa taala, di waktu Dajjal. Subhanallah. Maka Nabi SAW sendiri mengatakan ataupun diajarkan doa agar supaya diselamatkan daripada fitnah-fitnah, dan kita kalau boleh tak nak hidup di zaman fitnahnya Dajjal. Dan Nabi SAW pun ajar kepada kita tentang bagaimana nak menyelamatkan diri daripada fitnah Dajjal adalah dengan sentiasa membaca surah Kahfi setiap malam, 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir, ataupun kita boleh baca 10 ayat pertama dan terakhir. Kalau tak dapat nak baca setiap hari, mungkin beberapa hari sekali. Tak boleh nak baca setiap hari, kita baca hari Jumaat paling kurang surah Kahfi, make sure hari Jumaat dibaca. Tak boleh nak baca keseluruhan surah Kahfi pada hari Jumaat, jangan tinggal baca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Apa-apa yang kita boleh baca, yang kita mampu untuk baca, kita baca agar supaya menjadi asbab keselamatan. Naam. Subhanallah. Dan di akhir zaman, asbab untuk nak menyelamatkan diri daripada fitnah adalah untuk bersendirian, yakni kurang untuk bergaul dengan orang luar. Kurang bergaul dengan orang luar. Sebab tu Nabi SAW antara menyebutkan wal yasa' baituk, di akhir zaman, yakni luaskan, selesakan rumah kamu, dan yakni supaya kita lebih banyak berada di rumah, supaya kita banyak berada di rumah dan kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam, insyaAllah kita stop kat sini. Kita akan sambung hadis yang keempat pada pengajian yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Ada apa-apa soalan mungkin? InsyaAllah malam ni malam Lailatul Nisf min Sya'ban, digalakkan untuk kita baca Yasin 3 kali, sebaiknya selepas maghrib. Kalau tak dapat lepas maghrib directly, lepas isyak pun boleh. Dan digalakkan untuk kita menghidupkan malam Lailatul Nisf min Sya'ban, paling kurang solat isyak dan solat subuh berjemaah. Tapi lebih banyak yang kita boleh buat, ahsan, perbanyakkan baca Al-Quran. Selain daripada baca Yasin 3 kali, mungkin kita boleh melakukan solat-solat sunat, solat
hajat, solat, tasbih dan sebagainya. Apa-apa amal ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah digalakkan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan antara malam yang mustajab doa adalah malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Sayyidina Ali bin Abi Talib akan melapangkan masanya pada malam-malam seperti ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita pasang niat, kita melakukan apa sebanyak boleh ketaatan pada malam ini. Dan kalau kita ada kekuatan untuk puasa pada hari esok, kita puasa. Bahkan kalau kita boleh puasa 13, 14, 15 malam hari ini esok, itu yang terbaik. Kerana lepas daripada nisfu Sya'ban dah makruh untuk kita berpuasa bagi mereka-mereka yang tak ada adah berpuasa, contohnya Isnin dan Khamis. Sebelum ni dia tak puasa, tiba-tiba lepas nisfu Sya'ban dia nak puasa Isnin Khamis lah, makruh. Kecuali kalau kita memang ada puasa ganti yang nak diganti, yang perlu diganti, maka boleh diganti selepas nisfu Sya'ban. Tapi untuk kita yang tak istiqamah puasa Isnin Khamis ataupun mempunyai rutin dalam puasa, maka adalah makruh untuk kita berpuasa selepas nisfu Sya'ban. InsyaAllah kita jumpa pada pengajian akan datang insyaAllah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk melakukan sebanyak mungkin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر وانثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.